Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Allahumma aqta' alaina hikmataka wa anshur alaina min fadaili rahmatika ya arham. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, izin dan inayah daripada Allah. Pada malam ni diberikan kesempatan dan ruang untuk sama-sama kita berada dalam kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada ibu-ibu muslimin muslimat yang mencurah-curah, menzahirkan rasa, menyampaikan takziah di atas pemergian ibunda saya pada hari Jumaat yang lalu. Alhamdulillah, ada warga Taman Langkawi yang bersama-sama menunaikan salat jenazah untuk Allah yarhamah ibu saya, dan semoga rohnya dicucuri rahmat dan diletakkan bersama dengan orang-orang yang Allah kasih, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berbalik kepada kitab kita, iaitu Alam Barzakh, sampai kepada muka surat yang ke-24. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ni kita baca tentang alam yang keempat, iaitulah alam akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya, yakni kehidupan akhirat. Kita cerita sebelum ni, hak yang duk mai sembahyang maghrib, hak duk mai sembahyang isya, hak duk mai dengar kuliah maghrib. Walaupun banyak lagi benda kita boleh buat, boleh duduk berehat depan TV dan sebagainya, tetapi pilihan kita untuk berada pada masa yang baik, pada tempat yang baik, keadaan yang baik, untuk mencari keredaan Allah. Sebab kita yakin dunia ni hanyalah sementara perhiasan, tempat untuk Allah uji kita sejauh mana keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yakin selepas mati bukan menjadi tanah dimakan, dimamah oleh cacing tanah, ulat-ulat
tetapi dibangunkan semula di hadapan Allah untuk dibicarakan atas apa yang kita buat ketika mana kita hidup di atas muka dunia. Ni apa yang kita baca tentang alam akhirat. Muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam ni tanpa melengahkan masa, sebab maghrib pun dah sayuk kan. Selagi kalau kita sayuk pukul 9.30 pun nak berhenti. Semayang pergi semayang mai siap pukul 10. Lepas tu depa abang ada kenduri lagi. Tak tahu dah ada ke tak, aku seka pergi. Tak ada pun tak apa. Ada salah. Tapi kita kalau tak ada penyingat abang, tak ada, kita abang kata ada. Pasal apa? Ada kata, "Ui, malam ni kenduri sakan." Di surah Taman 5 mampu nak tahu malam ni apa mereka. Dia pulut rayan. Kita abang gitu senang. Kan? Supaya dia pasal terekam ni. Nak beli rayan sekilo 15 ringgit. Makan free. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam ni kita nak tengok a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak inginkan menyombong diri dan berbuat kerosakan, yakni di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sebut, bagi orang Islam, dunia hanyalah tempat pinjaman sementara. Dunia sebagai satu tempat perhiasan, dunia sebagai pentas untuk kita mencari kebahagiaan yang tidak ada kesudahan, kekal selama-lamanya, iaitulah syurga. Keputusan sama ada kita nak masuk dalam syurga yang penuh nikmat, keputusan sama ada kita nak masuk dalam neraka yang penuh azab, ialah bergantung kepada apa yang kita buat ketika mana kita hidup. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, syarat untuk masuk, syarat untuk bahagia di hari akhirat yang abadan abada sampai bila-bila ni. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang apabila hidup di atas muka dunia tawaduk, rendah diri, tak sombong. Yang pertama rendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kedaifan, kelemahan, kekurangan. Dengan cara lagu mana? Tunduk rukuk tak rendah lagi, tunduk sujud, sembang muka ni ke permukaan bumi. Tanda kita ni hebat macam mana sekalipun, handsome macam aku pun, tak tahu handsome ke tak kan, akhirnya akan dimasukkan dalam tanah dan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, Allah tak nak tengok kesombongan sebab pinjaman kecantikan. Allah tak nak tengok kesombongan sebab pinjaman sementara ketampanan. Tetapi Allah nak tengok sejauh mana rendah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengutamakan Allah daripada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia hak Allah? Hayya 'alas salah, marilah mendirikan sembahyang. Tiba-tiba ada orang yang mengaku dia Islam, nama dia pun Islamik, Muhammad Firdaus. Ada orang nama Muhammad pun duduk kat dia, Firdaus pun duduk kat dia, semayang tak ada kat dia. Bukan orang Taman Langkawi lah. Ada, nama kemas dah. Tu yang kadang-kadang nama ni menentukan aura kita. Nama ni pun kadang-kadang membawa sebagai panggilan yang baik di dunia ataupun di syurga. Alhamdulillah, mak pak bagi nama comel Muhammad Firdaus. Salah satu nama syurga yang paling tinggi tingkatan dia duduk dekat dia. Tapi dia tu punya perangai, punya sikap, punya kelaku macam nak masuk neraka paling rendah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang hidup di atas muka bumi dengan melakukan kebaikan, tidak melakukan kerosakan.
Cari jalan macam mana nak buat hubungan, nak bina hubungan dengan Allah. Cari jalan macam mana nak bina hubungan dengan manusia. Bukan duk cari jalan macam mana nak putus silaturahim, macam mana nak membinasakan kenikmatan yang Allah bagi bukan untuk kita tapi untuk semua makhluk Allah di atas muka dunia. Kerakusan manusia menjadikan dia lupa bukan hak dia, ini hak maslahah umat. Melakukan kerosakan di atas muka dunia, menjadikan orang taman Langkawi tidur tak lena. Pasal apa ni? Bimbang apa? Bimbang takut-takut rumah dia dimasuki pencuri. Allah tak suka orang macam ni. Melakukan kerosakan di atas muka dunia, Allah tak suka. Rakusnya kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak menjaga alam sekitar, sampah tak merata dan sebagainya. Rakusnya kita. Lah ni tak tanam padi. Pasal apa ni? Duk kambuh bendan. Tak apalah nak cari duit tak. Cuma lah ni nak tukar baru lagi. Ada lagi tanaman yang menguntungkan selain daripada padi, iaitu ketum. Dan lepas ni ada dia pun cari jalan, ketum pun tak apa nak lambat kaya sangat. Dia turuh tanam ganja pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Duk fikir atas muka dunia macam mana nak dapat duit bagi cepat, bagi banyak, tak mau lambat. Tapi tak pernah fikir macam mana mati tu cepat tapi amalan tak ada. Mati ni cepat, ibadat tak ada. Hidup lama orang. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga, syarat untuk memiliki kesudahan yang baik. Apa dia muslimin muslimat rahimakumullah? Kesudahan yang baik iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita abang apa tadi? Yang pertama ialah untuk orang yang tidak sombong. Yang kedua ialah untuk orang yang tidak melakukan kerosakan di atas muka dunia. Yang ketiga ialah untuk orang yang ittaqullah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tiga. Boleh tiga tu, tak apa dah barang ni tak kira. Apa je banyak. Tiga ni pun poin besar lah. Ramai orang yang tak boleh ataupun tak mampu ataupun gagal dalam melaksanakan tiga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ramai orang sombong bila Allah uji dengan pangkat. Yang pertama, ramai orang sombong bila Allah uji dengan harta. Yang pertama, ramai orang sombong bila Allah uji dengan dapat isteri yang cantik. Betul? Yang pertama, ramai orang sombong bila Allah uji dia dengan kesihatan. Betul? Berapa ramai orang yang sehat tetapi dia tidak menghadirkan diri untuk beribadah kepada Allah di masjid dan di surau, tetapi menggunakan kesihatan nikmat sementara pinjaman daripada Allah untuk bersukaria. Berkelewat di channel, duk bilang tangga tiada sunuhan. Kemudian ada lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duk ukur tinggi mana menara maha hak Langkawi, tapi bila nak boleh masuk pun tak tahu. Rakam lah. Cerai sungguh. Kita duk keliti, ada yang orang ambil gambar selfie lah. Masuk tak tahu bila boleh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ramai orang sombong hari ni. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa, takut pada Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian yang dimaksudkan negeri akhirat di sini ialah kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat. Sedangkan maksud kesudahan yang baik adalah syurga. Dia abanglah. Apa yang kita rasa nikmat di dunia ni? Makan rian musangking. Dan nak lagi nikmat free. Tapi adakah itu yang paling nikmat? Nak dibandingkan nikmat yang lagi dahsyat kalau kita nak tahu di hari akhirat yang berlipat kali ganda daripada nikmat yang kita rasa nikmat sangat di dunia ni. Nak dapat nikmat syurga bukan satu jalan yang mudah. Kena banyak bagi masa, kena banyak bagi tenaga, kena banyak mengorbankan harta benda, malah ada yang sanggup mengorbankan nyawa.
untuk masuk dalam syurga Allah. Kita tak payah korban nyawa lagi, baru minta korban masa dengan tenaga, tu pun cerai. Ni masalahnya. Lepas tu nak masuk syurga, oi selamat jalan Romeo. Memang dah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kebahagiaan yang kita tak boleh gambar dengan mata kepala kita, syurga. Ramai orang yang bercita-cita nak masuk syurga, tapi perbuatan mereka itu menggambarkan mereka ni tak suka dengan syurga. Sedangkan Allah menjanjikan syurga itulah nikmat yang tidak akan putih-putih, malah makin bertambah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu, wasari'u ila maghfirah. Ni resipi lagi ni. Allahu Akbar. Tadi saya bagilah 3 resipi, betul? Ibu-ibu di belakang, ingat tak 3 resipi yang saya bagi tadi untuk nak masuk syurga Allah? Saya tanya balik seorang-seorang. Dia cari pasal. Dia cari pasal. Nathan ni dia kalau dia ajak saja boleh tak? Bodoh tanya lagi yang cari pasal. Jadi kita janji tak tanya. You don't worry. Mau tanya dia bawa sakit perut balik kalau kan. Dia babang tu kena dayan tak dia? Tadi ni dayan tak dayan. Semua orang nak tanya hang kan tahu. Allahu Akbar. Ni resipi yang berikutnya Allah sebut, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhan kamu. Jangan rasa hidup kita ni ada lagi. Walaupun esok masih ada, persoalannya esok untuk siapa? Yang membimbangkan kita ialah tiada esok bagimu. Bahaya. Memanglah esok masih ada, selagi mana tak berlakunya kiamat. Tapi masalah dia, esok untuk siapa? Adakah untuk hang? Berkemungkinan hang akan mati malam ni. Maka jawapannya, tiada esok bagimu. Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, mengambil setiap saat itu amat bernilai dan berharga. Setiap saat yang Allah bagi masa kepada kita bernilai dan berharga, dan jangan kita mempersia-siakan masa tersebut sehingga kan kita tidak menzahirkan rasa berdosa dan lupa untuk memperbanyakkan sekurang-kurangnya astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Moga-moga teruk sangat panjang, memadai astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku, astaghfirullah, ya Allah ampunilah aku. Mau teruk juga mampu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan daripada Tuhan kamu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, kepada syurga yang luas seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Tidak akan masuk syurga bagi orang yang tak beriman dengan Allah, malah dijanjikan mereka syurga, malah dijanjikan kepada mereka neraka selama-lamanya, wa'iyyazubillah. Tetapi bagi kita alhamdulillah, orang yang dah beriman dengan Allah, melafazkan kalimah la ilaha illallah, seandainya kita mati dalam kalimah tersebut, maka insya-Allah syurga milik kita. Tetapi walaupun ia kalimah yang mudah untuk kita lafaz, mana prasekolah pun boleh lafaz kalimah la ilaha illallah.
Saya pinjam kata-kata Ustaz Kazim. Dia kata kalimah la ilaha illallah ni tak payah buka mulut, hanya menggerakkan lidah. Tetapi kalimah inilah yang paling payah untuk disebut seandainya kita tidak bertakwa kepada Allah di sepanjang hidup yang Allah beri kepada kita di atas muka dunia. Betul? Betul? Betul tak ibu? Orang ni kata tak betul. Cari pasal Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Budak prasekolah pun boleh. Kan payah pun. Asyhadu an la ilaha illallah. Mula tak bergerak pun. Lidah yang bergerak. Dan kata-kata huruf-huruf dalam kalimah la ilaha illallah adalah satu huruf yang mudah kita sebut. Dia tak ada ba, dia tidak ada qa, dia tidak ada, tak ada. Dia hanya ada ha pun ha kecil je. Mahal tu muntah dulu dah Quran habis sebut kan. Ha pedas kan. Kita nak mengaji Quran. Muntah begitu ya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, mudahnya mengucap dua kalimah syahadah. La ilaha illallah. Senang ya. Tapi ramai orang yang tak mampu untuk melafazkan kata-kata tersebut. Muslimin muslimat rahimakumullah. Laju sikit dah. Takkan tak faham. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, main sebulan sekali tu ya, bagi laju sikit. Wa man yu'minu billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah sebut qad ahsanallahu lahu rizqan. Lagi satu petua. Allahu akbar. Malah ni bagi rezeki ya. Bukan aku bagi, Allah yang bagi. Aku abang ayah kampung. Mau tak mau pakai juga ceroy. Ada. Apa dia kata Allah? Wa man yu'minu billah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, syaratnya. Syarat dia apa dia? Beriman. Iman adalah mutiara. Jaga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Ni yang kedua. Wa man yu'minu billah wa ya'mal salihan. Beriman bukan setakat mengaku hang tu beriman dengan Allah atas dasar nama hang Islam, keturunan hang Islam, tetapi pada masa yang sama Allah nak tengok sejauh mana ketaatan kita, amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ni harap nama ya. Masjid tunggu hari, tunggu nak menikah dengan tunggu nak pergi panggil orang makan kenduri. Masjid. Dia tanya pula, kita ni duduk di Taman Langkawi ni, masjid mana? Liban ke? Dengan mulu. Celaka. Tak ada sampai bodoh piang tu. Dia tak kerti apa. Bukan aku nak. Bukan kita nak kata lah kan. Bukan aku ni nak kata. Tapi sikit-sikit lah. Dah. Pasal apa jadi begitu? Pasal apa orang sampai tak mau ambil tahu ni, tak mau bersyarakat ni. Dia budak tanya kita ni saya ni nak menikah anak saya. Saya ni nak kena guna imam mana ni? Imam Kelibang ke imam Sungai Buloh? Saya ni. Dan kita tanya dia, hang dak pergi sembahyang Jumaat di masjid mana? Tak nabi lah. Tak ada. Hari ada. Bukan orang Taman Langkawi ni lagi apa bahasa pula dah. No belah Korea. Tak, kita tanya dia ada hampir sembahyang di mana sebelum ni? Masjid Sungai Buloh ke masjid Kelibang? Kita tak nak pergi dah lama ni, tak nak pergi tak. Tak nak pergi lagi lama ni. Tak sampai seru. Tak sampai seru. Sangkok hang tunggu sampai seru. Masjid Sungai Buloh seru dia. Sebelah, bukan masuk dalam masjid, sebelah masjid tu. Sampai seru. Tahu sebelah masjid Sungai Buloh, bukan dah masuk duduk sebelah dia kat tadika. Al-Qubur.
Allahu akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sampai ada begitu. Kita bukan setakat nak tengok iman. Kita kena bersyukurlah sebab kita ni jadi orang yang beriman. Tapi beriman kita ni lagu mana? Beriman dengan kata-kata, beriman dengan hati, beriman dengan amal. Kata-kata pun jarang kata orang. Memang tak semayang bila nak kata La ilaha illallah. Setiap kali orang yang semayang memperbarui akidah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka wa ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita semayang benda harap orang bang dulu-dulu tu pun nasib baik kalau pak tu reti dia bang tu hak pak reti dia bang kena Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dia bang kena hak pak tak reti dia azan ni hak Allahu akbar dia tak tu saya boleh cekak telinga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar pai Allahu akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sambung ini macam-macam orang aduh mana orang beletak jadi ni. Muslimin muslimat rahimakumullah, mengerjakan amal yang salih, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawah dia sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki yang baik kepada dia. Allahu akbar. Buah tak putih dalam syurga. Masalah juga dia tak ada musim bunga, dia tak ada potek, dia tak ada warna kuning. Buah rambut tu dia bukan ada pasar. Buah rambut dia merah tu Terangat nak makan buah rambut, merah lah juga buah rambut. Kan dia ada musim macam lah. Rezeki di dalam syurga ni tak putih-putih, maka lebih lazat daripada rezeki di dunia ni berlipat kali ganda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mana nikmat tu kekal. Dunia ni bukan kekal. Memanglah kita dah hidup lagi dah. Tapi ingat, kalau kita berani hidup, maka kita juga kena berani mati. Semua ni termasuk saya sedang menanti giliran untuk mati. Tapi ramai di kalangan kita yang berani hidup tetapi takut nak mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mau tak mati lagi pun mengaut lebih kurang macam mati juga dah. Tidak. Mau tak mati pun lebih kurang macam mati juga. Derayan tak boleh makan, mulut tak boleh makan. Lebih kurang tu. Tak ni. Dia main rumah kita, dia order tu yang kita syok, dia order. Kita panggil dia, tak sila di rumah tu, ke 10 nak buat kunari, nak buat kunari tadi. Kita tadi saya tak boleh pergi kalau lah ni. Pergi. Kita bang saya nak buat kunari derayan. Oh, boleh derayan boleh. Dan boleh. Tak buat tadi. Dah sampai dah rumah tu dia tahu tak? Saya pulut ni kau boleh makan lagi sakit badan. Nasi ada nasi. Order pula. Kita buat pula dah yang dia minta nasi pula. Allah. Macam-macam. Hidup macam hidup tapi tak boleh terang mana lah. Mau muda gagah lah boleh makan semua. Tidak. Kita dulu rayan pun kan pakai gigi, pakai gusi. Dulu keluar rayan. Orang dulu keluar biji rayan. Kita dulu duk jadi rayan ni. Kita pakai dulu dengan gusi. Gigi pun tak ada. Hidup ni boleh hidup ya, tapi nikmat tak ada lah. Tu pun dah kali leka mutu pun bagi orang start, tapi bukan start nak main masjid, start nak picikan nombor. Itu start mutu aku tak payah, tak apa 2 kali lah aku penat 2 kali tak hidup kan. Dia pun dia panggil budak main start ingat nak pergi masjid pun picikan ikom. Atau start baru ni bukan tikam ni tu 2673 bukan tikam ni tikam tu pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi Allah sebut dalam surah At-Talaq ayat 11.
Adapun orang-orang yang hidup di dalam syurga sebagai ahli syurga dan alam akhirat kelak, maka keadaan mereka akan hidup terus dan tidak akan mati lagi. Itu dia janji. Tidak ada kematian selepas kita duduk dalam syurga ni. Tak ada nama ada kematian. Di dunia ya, duduk bimbang ni, mati di mana, bila nak mati, pasal apa mati. Rasa-rasa macam nak simpan di masjid Sungai Gulu. No. Mungkin hang mati jauh daripada Langkawi ni. Mungkin hang mati luar daripada Malaysia. Mungkin boleh jadi. Bila aku nak mati? Cara macam mana aku mati? Husnul khatimah, su'il khatimah. Di mana tempat aku mati? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi di dalam syurga tidak ada kematian, melainkan hidup selama-lamanya. Kemudian muslimin muslimat rahimakumullah akan sehat terus dan tidak ada sakit. Itu dalam syurga. Sehat selsemua pun tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam syurga ni nak abad penyakit ni tak ada langsung. Selsemua pun tak ada. Di dunia ni macam-macam penyakit. Ada penyakit ringan, ada penyakit berat. Sahabat saya seorang, ya Allah ya Rabbi ya Karim, penyakit berat. Penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kita ni boleh jadi bila sembuh juga. Kifarah dosa ni bukan setakat penyakit berat. Demam pun kifarah dosa kalau kita sabar. Sakit gigi kalau kita sabar, kifarah dosa. Pening kepala pun kalau kita sabar, dalam keadaan bukan hanya setakat sabar, tapi terus melakukan amal ibadah kepada Allah, terutama sekali solat. Ini juga kifarah dosa. Ramai orang yang bila dia sakit tapi dia tak sabar, dan mana bukan setakat tak sabar, dia juga melakukan mungkar kepada Allah dengan meninggalkan solat. Bila tanya abang tak sembahyang, ya. Mata dia nak lurus, sujud macam nak keluar aja mata tak ada ni. Ramai dulu. Sebab itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya bimbang. Tak tahu lah ibu-ibu, ayah-ayah bimbang ke tak? Apa dia ni? Salah satu yang menjadi kebimbangan saya, salah satu yang menjadi kerisauan saya, ketakutan saya, ialah apabila saya, alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah, saat ketika ini insya-Allah tidak lagi meninggalkan salat sehari semalam 5 waktu. Sebab saya sihat, segar bugar. Tetapi saya tidak boleh memberi jaminan. Tetapi pada masa yang sama, saya hanya minta kekuatan daripada Allah. Seandainya Allah uji dalam keadaan sakit yang tidak ada harapan sembuh, mengambil masa yang lama untuk meninggalkan dunia ini buat selama-lamanya, adakah dalam waktu sakit itu saya diberikan ingatan dan kekuatan untuk mendirikan salat, walaupun dengan mata, walaupun dengan hati? Ini persoalan. Ini persoalan. Betul tak? Kau tak faham? Betul tak? Sahabat, waktu sehat ni kita sembahyang tak tinggal tu. Tapi ada jaminan tak kalau kita sakit kita boleh sembahyang? Yang ni yang kita takut. Lo tak apa sembahyang, malah main sembahyang ni di surau, di masjid, tak sembahyang di rumah. Sehat. Tetapi adakah jaminan itu kita akan dapat bila Allah uji sakit, terlantar, kita boleh lagi mendirikan salat saat sakit tersebut? Itu persoalannya. Allahu Akbar. Mati dalam husnul khatimah ialah mati yang baik. Tetapi ada orang yang baik waktu dia sehat, tiba-tiba di hujung akhir hayat dia mati dalam melakukan maksiat. Dia tak berzina saat sakit, dia tidak minum arak waktu dia sakit, tetapi dia meninggalkan salat saat dia sakit. Allah. Betul ke tak? Betul tak? Ibu-ibu, betul? Mana kata tak betul? Kata tak betul kemai bulan ni ya, Pak Ali tak main dah. Hampa nak bagi aku tak main sebenarnya. Abang apa yang aku mengajar ni tak betul, tak main dah. Abang tapi aku ajak buat masalah ni betul lagi, betul tak? Jadi hampa tak ada kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Macam-macam. Betul tak?
Mai bulan sekali ibu-ibu tahanlah telinga sikit ya. Mai hak lain tak apa. Dia mengajar sekolah boleh kan ada cikgu baik semua. Ada cikgu cengil lodak mana aku. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahu akbar. Kata nak dah. Kemudian kata dia akan sihat terus dan tidak kunjung sakit, menjadi mudah, takkan tua. Ni dalam syurga. Umur maintain, umur hak tengah makan lalu dalam syurga. Bukan makan apa pun di dunia ni. Kalau umur makan lalu bila? Umur 30-an. Hujan pula sikit-sikit, lepas tu nasi sayang ayak sudah, pucuk janggut, sambal belacan, ikan temenung kebui sudah. Ni pinggan dia makan, sebab pinggan yang sama tapi 4 kali tambah. Waktu ni mai berumur makan tak lalu dah nak makan. Dia pesan nasi tu jangan buat kerang-kerang, aku tak boleh nak berpah dah, bagi berlembut sikit tak apa nanti. Tak boleh biar. Nak makan ayam goreng pun semua orang khoteh berkali berkot-kot. Boleh? Ada orang biasa tengok orang tua-tua makan ayam goreng KFC tu. Ada? Memang gigi dia duduk di ayam. Gigi dia duduk di ayam. Memang tak boleh dah. Dia khoteh. Tapi dalam syurga ni mudah sampai bila-bila. Tak ada masa tua dalam syurga. Alhamdulillah. Kuat senantiasa. Saya kata zaman dulu-dulu lah bila sebut muda ni, dia guna scrambler. Kadang-kadang dia guna motor Honda 70 ya. Dia boleh dia angkat padi setengah bendang seguni tu, dia heret dengan motor dia. Oh, kuat lah. Dulu jatuh, dia angkat sendiri guni tu, buh atas motor dia, dia pergi pula. Hebat muda. Cuba suruh tua lagu kita ni buat gitu. Memang motor tindih. Kata dia gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan senantiasa nikmat, senang dan bahagia, tak akan kunjung susah. Tak ada lah susah dalam syurga. Di dunia ni ada masa kita senyum, seronok, gembira, alhamdulillah, seronok ini. Ada anak amal minang, anak oh betul seronok anak darah ke? Anak darah. Nak jantan tak seronok. Apa? Bagi duit kau kan? Anak darah yang seronok. Seronok apa? Dia kerambang nak darah boleh yang 15-20 ribu. Wah yang mahal kan? Dia bila ayam terus nak buat bila ayam tu cerah. Oh dia cil begitu. Dia cil bila nak darah 20 ribu dia beli bila ayam. Kena 3 orang nak darah, 7 orang nak darah. Bilik ayam bilik dia pun garah kereta dia buat. Tetanya dia mana garah kereta. Dia nak hak tunang hak sulung tu anak nombor 2 tunang buat garah kereta. Ambil bilik tu 50 ribu. Dia tahu hak jantan nak cari duit membayar. Dia tak. Jangan letaklah siapa dah nak darah nak pesan, jangan letak main-main sangat. Kukuk orang pelari kupang tak boleh. Agak-agak lah. Tidak, janganlah main sangat. Mahal bukan dia tak panggil kita mak, bukan dia tak panggil kita ayah. Mahal macam mana pun balik main mak ayah walaupun mak mentua dia panggil ayah ke? Tidak. Mahal aku kalau dia tak mahal-mahal ni nak nikah dengan aku, nak ambil 20 ribu, kita bayar 20 ribu. Pipi dia rumah dia, weh Han panggil gitu dia mak. Tak mau. Mana ada mak pok apa nanti panggil mak mentua Han, panggil pok tu Han, panggil pok mak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di dunia ni ada duka, ada suka, ada sedih, ada gembira di dunia. Bertukar ganti, bersedih ganti. Dalam akhirat semua gembira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian itulah sepanjang pengertian yang telah disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahawa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Idza daqala ahlul jannatil jannah yunadi munadi inna lakum an tahyaw wa la tamutu abada wa inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada."
Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, jika ahli syurga telah masuk ke dalam syurga, maka terdengarlah seruan, kalian akan hidup terus dan tidak akan mati. Akan dengarlah satu seruan, kalian akan sehat terus, tidak kunjung sakit. Akan dengar seruan, kalian menjadi senantiasa muda, tidak akan tua. Dan akan mendengar seruan, kalian merasa nikmat senang yang tidak akan sekali-kali pun dikunjungkan dengan rasa susah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis sahih daripada Imam Muslim. Ini janji daripada Nabi, dan Nabi tidak berjanji seandainya itu bukan janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada masa, ada kesempatan, ada ruang, carilah jalan semampu daya kita. Mintalah pertolongan banyak-banyak dengan Allah untuk kita membina hidup agar meniti jalan ke syurga dan menutup serapat-rapatnya waktu hidup untuk jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah secara ringkas mengenai sifat dan keadaan hidup di alam akhirat bagi orang yang bertempat di dalam syurga. Kecuali itu akan ada pula manusia-manusia yang akan menepati suatu tempat yang penuh dengan segala cubaan, seksaan, kesengsaraan, iaitulah disebut sebagai neraka. Dan inilah sebagai ancaman dan sebagai balasan orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang menderhaka dan ahli-ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, sonok dengan alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Apa dia dengar apa? Dengar syurga. Dalam syurga ada bidadari, dalam syurga ada pelayan-pelayan, wildan, dalam syurga ada buah-buahan, dalam syurga ada sungai madu, dalam syurga ada sungai arak yang berlipat kali ganda sedap daripada arak dunia. Dalam syurga ada sungai susu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam syurga tak pernah sakit, malah sihat. Dalam syurga tak ada masa nak jadi tua, malah muda. Dalam syurga tidak ada masa nak sedih walaupun sikit, malaikat gembira seronok. Tetapi kata dia, ada satu tempat lagi yang memang dikhususkan juga untuk manusia dan jin, yang Allah perintahkan hidup di atas muka dunia, beribadah kepada Allah, melakukan amal soleh, ketaatan kepada Allah. Tetapi sebaliknya, mereka melakukan kerosakan, mereka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang fasik, mereka orang-orang yang musyrik, mereka orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Maka Allah menjanjikan kepada mereka satu tempat yang penuh dengan cubaan, yang penuh dengan seksa, yang penuh dengan kesengsaraan yang tidak berkurang, malah makin bertambah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Apa dia nama tempat tu? Apa dia nama tempat tu? Neraka. Allahu Akbar. Kita punya minta, Allahumma inna nas'aluka rizaqaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita punya minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ya Allah, wa qina azaban nar ya Rahman, wa qina azaban nar ya Rahim. Bila Allah izin, insya-Allah, subhanallah, tabarakallah, dulu kita 15 minit, 30 minit, malah 1 jam duduk di kedai kopi. Daripada kopi air jadi kopi saja, air tak ada dulu. Tapi la Rabbana atina fid dunya hasanah, Allah bimbing kita, ihdinas siratal mustaqim. Kita jadi orang-orang yang lebih suka mengambil masa yang lama untuk i'tikaf dalam masjid dan juga duduk dalam surau beribadah kepada Allah. Allah ubah hidup kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Daripada kita suka tengok telefon berjam-jam, hari ini kita lebih suka duduk depan Quran, tengok Quran berjam-jam. Alhamdulillah. Allah ubah kita, Allah tune hidup kita. Sebab kita doa pada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Akhirnya kita melakukan amal ibadat yang memudahkan kita untuk melafazkan kalimah la ilaha illallah. Wa fil akhirati hasanah. Allah permudahkan urusan saat kematian kita. Bila masuk dalam alam barzakh, dapat menjadi soal mungkar nakir. Wa fil akhirati hasanah. Allah permudahkan urusan akhirat kita bila Allah lapangkan kubur kita seluas langit dan bumi. Wa fil akhirati hasanah.
bunyi sangat pula dah. Bagi dia bunyi tu. Hampa pun bunyi lama sangat ni. Sakan. Jadi orang ti tak, orang ti kau ambil dah tak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa fil akhirati hasanah. Kita bukan tahu nak jadi apa kat kita di akhirat. Baru mula dia ambang akhirat. Apa dia ni? Alam barzakh. Kita tak tahu nak jadi apa. Sebab tu kita kena minta daripada Allah. Wa fil akhirati hasanah, sampai last sekali meniti titian siratal mustaqim dan berjaya sampai ke hujung sehingga dimasukkan Allah ke dalam syurga. Insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Dan inilah sebagai ancaman Allah bagi tahu dah hampa bila duduk atas muka dunia, hampa kena beringat kat aku. Hampa kena beriman dengan aku. Hampa jangan beriman dengan orang lain. Tak ada siapa-siapa yang menjadikan hampa. Semua yang hampa duk rasa hebat tu aku yang bagi jadi. Hampa rasa matahari tu hampa boleh tengok, pergi dekat dia hampa jadi cahaya. Hampa tahu kalau matahari yang hebat tu aku bagi jadi. Hampa tengok pelangi cantik dengan warna yang berbagai-bagai. Hampa tahu tak kecantikan pelangi tu aku yang buat. Hampa jangan sembah yang cantik, hampa jangan sembah yang hebat, sebab semua yang hebat di mata hampa ciptaan aku. Maka yang hampa kena sembah adalah aku, yakni Allah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah dah bagi ancaman dah. Duk atas muka dunia bila beriman, jangan buat maksiat, jangan buat kemungkaran, banyak buat amalan, banyak buat ibadat, banyak buat kebajikan. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Aku tahu hampa bukan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang tak pernah melakukan dosa. Akhlak Rasulullah komplit duduk dalam Quran. Akhlak hampa kadang-kadang campur iblis pun ada, malaikat pun ada. Kita kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi iblis kita bukan sempurna. Kita segala-galanya lemah. Tapi Allah tahu memperbanyakkan istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata seandainya hampa tak buat benda ni, kalau hampa mati, Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nara jahannam khalidina fiha yahsabuhum wa la'anahumullahu wa lahum 'adzabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Tak ada. Barang siapa yang melakukan kesalahan, membawa dadah sekian, dia hanya dihukum penjara seumur hidup. Barang siapa yang membuat kesalahan, merogol, maka dia disebat dan dipenjara selama berpuluh-puluh tahun dan disebat 20 rotan. Contoh, macam-macam jenis hukuman. Ada yang lagi, barang siapa yang membunuh sehingga mengerat mak dia sendiri 15 keratan, maka dia akan dihukum bunuh. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam, ikut berat kesalahan yang kita buat. Di dunia Islam macam juga. Siapa yang mencuri, potong tangan. Siapa yang berzina, disebat 100 rotan, dia khalayak ramai. Siapa yang berzina, bermukah dengan suami atau isteri orang, tanam dia hidup-hidup. Bukan tanam hidup-hidup terus, tanam serak ya. Direjam dengan batu sampai mati. Ada hak-hak dia. Allah kata, dia akhirat tak payah, neraka teruk. Dan akhirat Allah tak payah, neraka cukup dah gambar ni. Mana neraka tu komplisir dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang jadi masalah, cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Kita kalau duduk dengan mak ayah tak reda kat kita, susah syok. Kita balik rumah mak ayah kita, mak ayah balayan tak layan. Orang lain dia tangkap ayam sampai penat.
Kita balik darah api pun yang meluak aku binatang ni balik berapa ngaruh balik pergi berah aku haram tak boleh beli. Anak lain balik dia ligan ayam, dia penat dia ligan ayam. Mak pula buat gula cukup sedap ayam bagi. Reda. Kita kalau orang tak reda tak syok pi kedai kopi kawan-kawan tengok. Oh man, jom balik. Wah, dia tu man lagi duduk di meja kita. Kita tengok RM1.20 jantan beradik tu. Kopi jantan untuk kat RM2.5. Lepas tu kita yang bayar, dia haram tak bayar. Jom balik. Orang tak reda kita. Hidup kalau tak dapat reda, tak syok dia kata. Orang tengok. Ni tapi kalau orang tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, solat. Silakan. Oh, solat. Assalamualaikum. Allah. Sila. Ni tolong tengok lauk tak ni. Ni lauk apa tengok tak. Lauk apa yang ada tak ambil dulu. Ni kalau mampu happy makan tak makan sudah. Ada biasa. Ni bukan cerita reda manusia. Ni bukan cerita reda kan. Ni cerita reda Allah. Ni bukan cerita reda di dunia. Ni cerita reda di akhirat. Waktu tu manusia mana yang reda kita? Tak ada dah. Mereka reda daripada Allah. Entah lah, mengarut ikut 9 lah. Aku boleh bintang pula. Allah. Ada? Mengaji lama-lama mengarut. Tu dia buat alhamdulillah syukur nikmat. Akhirnya dia dah berhenti. Dia dah rasa ya haram datang ni tak berhenti dia kebal ni. Dia ni kalau tak berhenti juga tadi pergi dengan ayat tu. Dia tak berhenti. InsyaAllah muslimin muslimat rahimakumullah. Last untuk malam ni. Adapun keadaan orang-orang di neraka kelak, mereka sama sekali tidak akan merasakan senang sedikit pun. Mereka semuanya diliputi dengan kecemasan, ketakutan, seksa dan kesengsaraan, sehingga keadaan mereka tidak hidup dan tidak mati. Hidup pun tak, mati pun tak. Macam mana nak kata hidup mati pun tak? Sebab bila dia rebus oleh Allah, dibakar dengan api neraka Allah, elok habis semua, luruh isi-isi, jadi balik dengan sekelip mata, bakar balik, luruh balik, jadi dulu ulang tu. Dalam syurga ni hidup sampai bila-bila, betul? Nikmat seronok sampai bila-bila. Di dunia ni ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sinilah, suami tanya suami balik lagi, abang tengok muka dia ni jemu ke tak? Tanya. Abang cakap ikhlas abang. Saya jemu. Di dunia. Tapi di dalam syurga tengok muka bidadari pun tak jemu. Bidadari bukan comel lah, ya Allah. Tak nak abang aku, tak nak pergi. Mak aku biasa pergi apa tak mengaji kat aku kan. Aku abang, saya biasa dalam masuk syurga. Mampu lah kau daripada ni kan. Semua kita tak biasa pergi lagi. Tapi bila Allah cerita neraka ni tak ada apa? Ketakutan yang berterusan, seksa yang berterusan, kecemasan yang berterusan. Dia rasa cemas ni, nak kena apa lagi ni? Apa lagi azab ni? Dah makan buah zakum hak busuk, makan buah zakum hak duri, makan buah zakum wajib, takkan lepas. Mesti sangka sana ya, wajib. Lepas tu, kena minum air. Ada teh air 5 dalam neraka. Tak ada. Minta teh air tu, ni ketulang ni. Dia tak ada pilihan air. Melainkan air didihan daripada api neraka. Minum, tembus habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat rahimakumullah. Seksa yang sangat pedih dalam Al-Quran telah ditujukan dalam firman Allah. Jadi kita akan baca pada bulan depan cerita-cerita kesengsaraan yang akan berlaku dalam neraka. Jadi kita berhenti tadi dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa, datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya minta banyak-banyak. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, wahai Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau jadikan kami di kalangan hamba-hamba yang senantiasa melakukan amal saleh kepadamu semampu daya kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kepada kami benteng yang kukuh
agar kami tidak tertipu dengan musuh kami yang paling nyata, itulah syaitan laknatullah, agar kami tidak tertipu dengan dunia yang melampaui batas, dan agar kami tidak tertipu dengan hawa nafsu kami yang merosakkan diri kami sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seandainya kami ada melakukan kesalahan dan kesilapan, sama ada kami sedar atau tidak sedar, ya Allah, kami memohon dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, Engkau ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Begitu juga Engkau ampunlah segala dosa-dosa ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup atau telah pun meninggalkan kami. Begitu juga Engkau ampunlah dosa guru-guru yang pernah mengajar kami, dan seluruh dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar, ya Allah, wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar.